أسأل الله العظيم وصلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita meneruskan kuliah Al-Quran kita, iaitu kita baca surah apa mana? Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah 599. Surah Az-Zalzalah. Jadi kita akan mulakan dulu dengan suratul Fatihah. Ada perkara yang saya nak sampaikan dekat suratul Fatihah kita. Contoh ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tuan-tuan, kita nak tengok huruf yang ada tanda mati. Mana-mana huruf yang ada tanda mati, kita nak tengok kadang-kadang ada berlaku kesalahan. Sedikit sajalah, kesalahan tu taklah besar sangat. Tapi bila kita kata kita nak menyempurnakan Fatihah kita, kita kena jagalah. Kita akan tengok satu-satu kepada huruf yang ada tanda mati. Yang pertama kita tengok kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Apa yang berlaku kesalahan itu ialah ketika mana dia membaca Bismillahirrahmanirrahim tu, dia ada orang panggil terlontar macam qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu rahma. Yang tu kadang-kadang dia terbuat lontaran tu sikit saja, tapi dia tak jelas. Maksudnya dia tidak, kalaulah huruf ha dengan huruf sin itu dia bersifat dengan rokhawah, jadi kita telah terlantun rokhawah dia dengan kita tidak mengalirkan suara. Dia sepatutnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sikit je kadang-kadang dia dah dipanggil, bukanlah kesalahan yang terlalu besar, tetapi orang kata masih belum fasih lagi lah. Dia lagi fasahah dia kurang lagi, tetapi tajwidnya mungkin betul, tetapi dari segi fasahahnya kurang lagi. Okey, lepas tu alham satu, ataupun alhamdulillah, ataupun dia buat al tu betul, dekat ham tu dia jadi pula melantung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila dia jadi bila bila. Yang tu dia jadi macam tu. Jadi kita kena jelas Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan bila. Yang tu kita jaga. Ayat ketiga sama, Ar-Rahman. Jaga Ar-Rahman. Jangan buat melontar macam tu. Ar-Rahmanirrahim. Cuba. Okey, lepas tu Malikiyah. Waw ni walaupun dia tak ada mati, tapi dia susah sikit lah kita nak melantun. Dia jarang Malikiyah. Dia tak jadi macam tu lah. Jadi waw tu dia selalunya orang akan betul. Dia tak jadi dia memang waw tu payah nak terlontar. Macam mana kalau terlontar Malikiyah, tak boleh. Dia memang orang akan baca betul lah. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Okey. Ayat kelima ada na'budu, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jaga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jangan kana nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Dan juga ain itu kena jaga, jangan kita jadi seperti hamzah. Iyyaka na'budu, sedangkan ain itu bersifat dengan rokhawah, mengalir suara, bergerak suara. Kalau kita baca iyyaka na'budu, dia jadi syiddah.
Dia jadi seperti hamzah. Ataupun kita buat juga ain tu iyyaka na'budu, tapi tak cukup. Iyyaka na'budu, dia jadi syiddah. Dia kena iyyaka na'budu, na'budu, dia bukan, ain ni bukan bersifat dengan rokhawah. Dia tawasud. Dia tidak terlalu rokhawah. Iyyaka na'budu, ain ni tawasud, tengah-tengah. Dia tak boleh iyyaka na'budu, dia jadi syiddah. Okey, lepas tu ayat ke-6 ihdina, ada tak orang buat melantun macam ni? Ihdina. Yang tu yang tu tak nak buat. Ihdina siratal mustaqim. Kalau orang salah baca ihdina siratal mustaqim, takut benar baca macam tu. Tal mustaqim. Kalau ada orang tak tahulah, kita mungkin sini mungkin kita dah belajar, kita tahu tak akan baca macam tu kan. Tapi mungkin ada tempat orang lain dia baca macam tu kan. Kita pasal kita mungkin qaryah kita tahu, tapi masyarakat mungkin masih lagi ada yang membaca macam tu kan. Kalau dia baca macam tu, ihdinas siratal mustaqim, semua dia melantun-lantun. Jadi kita jangan melantun. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Okey, yang ni selalu orang buat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang orang selalu buat an'am. Jadi tuan-tuan kena jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, jangan an'am, ana. Jadi an'am. Siratal ladzina an'am. Dia walaupun boleh cepat, tak ada masalah, sebab nun bertemu dengan ain tu hukum dia apa? Izhar halqi. Jadi izhar ni maksud apa? Jelas. Jadi kalau dia terlalu cepat sangat, siratal ladzina an'am, dia jadi terlantun. Boleh je laju siratal ladzina an'am, dengan an'am dengan an'am tu beda. An'am dengan an'am dengan an'am. Yang tu yang an'am tu yang tak nak. An'amta 'alaihim ghairil tak boleh melantun lah. Tapi ghain tu boleh. Ghairil maghdu. Dulu saya ingat lagi masa saya kecil-kecil. Masa duduk flat tu, buat flat kat Setapak Jaya tu, Tok Imam baca ghairil maghdubi 'alaihim. Macam sedap kan kita dengar. Ghairil maghdu. Yalah, tahun tu tahun 80-an. Pendedahan tentang tajwid ni hanyalah melalui, ada dulu zaman-zaman dulu dalam TV, siapa yang selalu ajar tajwid? Tan Sri apa? Haji Hasan Zahari kan. Tan Sri Hasan Zahari. Dia lah selalu keluar TV dulu acara muqaddam tu kan. Cuma yelah nak bertalakin dengan dia mungkin susah lah masa tu kan. Adalah ustaz-ustaz mengajar, cuma semuanya banyak mewarisi saja daripada keturunan kan. Adalah mengaji, kadang-kadang kita mengaji dengan, macam saya dulu pun mengaji dengan orang atas flat saya tu tingkat 5, mengaji dengan orang tu kan. Sekadar kita nak khatam Quran dulu, tapi kita tak kemas lagi kita punya makhraj, kita punya tajwid kita. Tapi kita sekarang ni kita tengok yang mana ada kelemahan, kita perbetulkan. Jadi ghairil maghdu tu jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuba ghairil kalau boleh maghdu, jangan maghdu. Magh tu tak nak latih. Siapa yang tahu ghairil maghdu, latih ghairil maghdu terus masuk ke garham. Maghdu
Jangan dia nak lontar dulu. Jangan terlantun. Ghairil maghdu bukan maghdu. Sikit je lah kesalahan dia tu. Cuma dia jadi tak kemas jugalah. Kalau kita tengok dari segi fasahah tak tepat. Okey, itulah. Kalau alaihim waladhalim, walaupun mim tu ada tanda mati, dia takkan alaihim, janganlah alaihim jarang mim orang melantun. Macam alhamdulillah ada juga, tapi jaranglah alaihim waladha. Ada je orang suka melantun, dia akan melantun. Saya bertemu juga dengan orang-orang yang suka baca melantun-lantun ni, kan? Tapi kita jelas kepada dia supaya tak baca melantun-lantun. Okey, tengok surah yang kita nak baca malam ni. Tuan-tuan ikut bacaan saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Baik tuan-tuan, kita tengok dulu yang pertama, ayat yang pertama. Ada huruf zal, ada huruf zai. Okey, dari segi hukum tajwid dia hanyalah lebih kepada hukum tajwid dia adalah ada huruf mad asli idza, lepas tu zalaha, itu je lah. Tetapi kita nak fokus kepada sifat huruf. Huruf za tidak ada bunyi macam z. Hanya huruf zai saja yang bunyi safir, dipanggil berbunyi berdesir. Jadi za, idza, bukan iza. Idza zul, yang zul tu baru ada z. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cuba.
Okey. Idza ni kalau dia berbaris atas selalu okey. Idza, tetapi kalau dia berbaris mati. Wa idza qalu, orang selalu buat macam tu. Dia jadi macam tadilah kita yang bahas Fatihah tadi, melontar. Dia melantun. Wa idza qalu, padahal tak boleh buat macam tu sebab huruf zal ni, huruf zal apa dia? Kalau kita tengok sifat huruf zal, apa sifat huruf zal? Kalau dalam buku ni disebut, huruf zal. Huruf zal bersifat dengan rokhawah. Dia jahrun, tertahan. Jahrun, lawannya hams. Dia jahrun maksudnya tidak keluar angin. Jadi tak ada baca wa iza ataupun kita keluarkan angin. Dia tak ada angin. Iza dia tak ada sebab dia jahrun. Lepas tu dia bersifat dengan rokhawah. Dia kena mengalir suara. Jadi kalau dia mati, wa iz qalu, jangan wa iz qalu, tak mau. Wa iz pun tak nak. Wa iz qalu, dia agak susah sikit lah. Kadang-kadang orang suka melantun sebab dah terbiasa melantun ketika menyebut huruf zal. Dan huruf zai sifat dia apa? Rokhawah, jahrun. Dia tak ada angin juga, dia berdesir saja. Dia sifat sofir yang berdesir ni ada 3. Huruf zai, huruf sin dan huruf sod. Sin dan sod ni dia ada hams, dia ada angin. Tetapi zai dia hanya berdesir, tetapi dia bersifat dengan jahrun. Jahrun ni apa? Tertahan nafas ataupun tertahan angin yang keluar. Jadi jangan baca izazul jelah. Jadi dia tidak ada dia keluarkan angin, dia tak ada keluarkan angin. Izaz dia berdesir saja, dia sofir saja. Kalau as ada angin, as dia keluar angin. Tetapi zai tidak. Idza zulzilat. Lepas tu jangan melebih-lebih juga. Z. Iza zulzilatil ardu zilza. Tekan sangat dia keluar angin. Jangan terlalu menekan sangat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan terlalu tekan sangat. Bila tekan dia jadi hams pula. Sedangkan dia bersifat dengan jahrun, tertahan angin. Okey, cuba baca idza wa akhrajatil huruf kha ni tuan-tuan, kha dia pula dia ada sifat hams, dia ada keluar angin. Dia. Sebab tu dia perlu kepada mengalir suara. Kita baca wa ada keluar angin. Wa akhrajatil ardu sa bukan sin. Kalau huruf sa bersifat apa? Huruf sa bersifat dengan angin juga. Sa angin sa. Dia tak kuat seperti sin lah. Dia ada keluar angin. Sa. Tetapi dia tidak kuat sangat macam sin. Dia sebab dalam masalah hams ni pun bukan semua angin tu keluar semua sama je. Tak. Yang paling kuat keluar ialah huruf sad. Dia paling sebab dia tebal dan anginnya lebih banyak. Huruf shin pula dia tafashi. Huruf shin tafashi. Tapi adakah dia bersifat dengan hams? Huruf shin dia bersifat dengan hams. Ash. Ada keluar angin? Ada. Itu kalau shin. Tetapi sekarang ni kita athqalaha, maksudnya kalau huruf sin sa dia ada hams rokhawah. Dia ada angin dan juga mengalir. Jadi kita baca wa akhrajatil ardu asqa. Jangan asqa. Asqa tak nak.
athqalaha. Cuba baca. Wa qala al-insanu ma laha. Ini senanglah, insa, sebab kita selalunya sa ni jarang kita tersalah. Sebab senang nak sebut sa, sebab bahasa Melayu pun s dia tak ada s, tak ada. Saya ada jadi sin. Kalau kita eja Jawi pun dia ambil sin. Satu, dia tak ada satu. Dalam Arab ada pula sa, kan? Arab, dalam kita bahasa Melayu tak ada. Jadi kita senang sebut insan. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yang pertama, hukum tajwid, tanwin bertemu dengan ta, hukumnya apa? Ifa hakiki. Lepas tu ada mak asli akhbaraha. Habislah dua-dua tu, roha pun mak asli, dua harakat. Okey. Ada huruf yauma idzin tuhaddithu. Ha tu mesti pedas. Tuhaddithu mesti mengalir. Akhbaraha. Cuba. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Okey, satu ha, satu lagi ha gulung, satu lagi ha pedas. Jangan nampak sama. Bi anna rabbaka awha laha, sama aje. Kena bezakanlah, ha tu lebih dalam, pangkal halkum. Bi anna rabbaka awha laha. Dia beza macam tu. Cuba baca. Yauma idzi yasdu, yauma idzi kena senyum baru dapat. Tanwin bertemu dengan ya, hukum dia apa? Idgham apa? Idgham ma'al gunnah. Kita idghamkan dia masuk dekat ya. Yauma idzi yas, jangan beza dengan yas. Yas dia ada itbaq, sad, sifat itbaq dia kena tebal. Yauma idzin yasdurun nasu jangan muncul mulut, jangan muncul mulut. Ashtatan liyurau a'malahum. Cuba yauma idzin, 1 2 mula. Yauma satu lagi, tan ashtatan, tanwin bertemu dengan lam. Idgham apa tu? Idgham juga. Idgham bila gunnah, idgham yang tidak didengungkan. Dia bertemu dengan lam dan bertemu dengan ra. Mir rabbil alamin. Dia bertemu ra, dia masuk je nun tu. Jadi ashtatan liyura, tanwin bertemu dengan lam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ. Kita akan senyum sikit. Bukan khairan yara. Khair yang pertama tidak dengung. Jangan panjang sangat. Jangan, sebab dia pun dia kecuali kita berhenti khaira, kan? Jadi khairan yang kedua baru dengung, sebab tanwin bertemu dengan ya idgham al gunnah.
Tadi ya, tadi khai ya mati bertemu dengan ra, tak ada hukum apa. Dia hanya khaya mati atas khai. Contoh saja baca. Khai rayyara. Cuba baca faman ya'mal. Khai bukan khai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Cuba. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya'mal ain jangan melantun. Ya'mal itu melantun-lantun. La zarratin tamim bertemu shin, hukum apa? Ifa hakiki. Syarran yarah idgham ma'al gunnah, tamim bertemu dengan ya. Okey? Tengok tu, nama sedap, khairan yarah, syarran yarah. Jangan jumpa anak kembar pun nama macam orang kata khairul bariyah, syarrul bariyah. Elok ubah ni anak kembar kan. Seorang sejahat-jahat sebaik-baik manusia, seorang lagi sejahat-jahat manusia. Elok nama anak kembar, sebab nak cari tak tanya orang, bubuhnya nak, ni ada sedap ni, nama macam nak sama-sama. Seorang kita khairan yarah, satu lagi syarrul yarah. Sudah. Sebaik-baik balasan, sejahat-jahat balasan. Nama kita sejahat-jahat balasan. Sudah. Jadi jaga-jaga. Kita kena tahu makna jugalah. Bila kita berbual nama anak dan sebagainya, pastikan kita tahu nama anak tu. Walaupun dalam Al-Quran, tak semua kita boleh ambil. Syarul bariyah, syahrul lain, syarrul lain. Kalau kata syahrul bariyah, syahrul tu, kalau Syahrul tu maksud apa? Bulan. Ada juga orang sebut bulan qamar, bulan juga. Macam kita kan Syahrul kalau dalam bahasa Arab dia panggil Syahrul Muharram. Syahrul lah bulan Muharram. Tapi Syahrul Yanayir, Febrair, Maris, Ibril. Itu dalam bahasa Arab sebut Januari. Yanayir, Febrair, Maris, Ibril, Mayu, Yunyu, Yulyu, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Itu Arabnya sebut. Tapi itu bulan-bulan Masihi lah. Arab pun ada sebut dia juga. Januari dia panggil Yanayir. Agustus. Arab sebut Agustus. Tapi yang tu bulan Masihi. Satu lagi dia panggil Syahrul Miladiyah. Satu lagi Syahrul Islamiyah. Bulan-bulan Islam. Muharram Safar, Rabiul Awal tu kan. Yang tu pula bulan-bulan Islam. Okey? Jadi kita bubuh nama, pastikan nama-nama anak kita tu jangan tertukar dengan kalimah-kalimah yang nampak panggil tersalah bubuh kan. Lepas tu kata syahrul tak apalah, jangan syarrul. SHARRUR, syarrul tu jahat. Jadi kalau syahrul bariyah, manusia bulan. Sebab syahrul ni kalau Nabi disebut qamar kan, itu hanyalah kiasan kepada Nabi. Anta syams, badrun pun bulan juga. Anta syamsun, anta badrun, kan? Kau matahari, kau bulan. Bukan nak kata Nabi itu macam bulan, bukannya Nabi itu matahari, tak. Maksudnya dari segi dia panggil, kalau kita belajar balaghah dia panggil syabih musyabbabih. Ada tasbih. Kalau belajarlah dulu, kalau siapa sekolah Arab belajar balaghah kan, dia panggil orang sebut macam ni, Ali kal asadi.
Ali seperti singa. Oh dia kal asadi. Adat tasbih musyabbabih dia jadi kal asadi, seperti Ali seperti singa. Weh, macam mana? Tengok ni manusia kenapa panggil singa? Atas maksud syuja'. Syuja' tu apa? Keberanian. Kan? Jadi anta syamsun anta badrun untuk Nabi itu maksudnya cahaya. Cahaya di siang hari, cahaya di malam hari, menerangi kegelapan malam, macam dapat sinar Islam, jadi manusia dapat hidayah. Kiasan balaghah dalam bahasa Arab. Okey. Jadi tuan-tuan baca daripada ayat 1 sampai ayat 8 secara ramai-ramai. Mula dengan bismillah. 1, 2, mula. Okey. Jadi ayat ni ayat yang pendek yang boleh kita bawa dalam solat. Jadi bila kita bawa dalam solat, kita kena baca, walaupun membaca surah selepas solat itu adalah sunat saja. Sebab tu kita lebih tekankan kepada suratul Fatihah kerana dia merupakan rukun. Jadi bacaan itu ialah sunat saja, dan kalau imam baca, kita sunat mendengar setelah kita membaca suratul Fatihah tu wajib kita baca. Kita di belakang imam, kita kena baca suratul Fatihah wajib, kecuali kita masbuk sahaja. Kecuali kita masbuk, kita dah terlewat, kita sampai imam dah nak rokok, kita boleh tinggalkan Al-Fatihah. Tapi ada baru ni, ada satu orang, adalah orang tunjuk satu video, sampai dia dah sampai dah, imam rokok, dia terus rokok, dia tak angkat takbiratul ihram. Jadi dia telah meninggalkan satu rukun. Dia dah sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dengan rokok. Dia sampai kan Allahu Akbar, dia rukuk, maksudnya dia tak takbiratul ihram. Sebab kalau kata dia ihram, takbir dia Allahu Akbar, baru dia rukuk, kan? Dia Allahu Akbar. Jadi dia tak ada tamakninah dekat situ tadilah. Lepas tu dia berhenti Allahu Akbar. Jadi dia, ataupun dia sampai dia terus rukuk. Salah. Dia kena takbiratul ihram tu wajib, sebab dia merupakan rukun. Jadi jangan tak takbiratul ihram. Walaupun kita dah sampai, imam dah sampai dah tahiyat akhir, sampai kita Allahu Akbar, baru kita duduk tahiyat akhir. Jangan tiba-tiba sampai duduk tahiyat akhir terus. Tak boleh. Sebab kita telah meninggalkan satu rukun. Rukun yang pertama, sebab takbiratul ihram dia tak boleh kita nak tambah selepas salam. Kan? Dia mesti mula duduk dia tu, sebab permulaan, dipanggil permulaan solat itu bermula daripada takbiratul ihram hinggalah salam yang pertama itu, habislah solat kita. Itu dia panggil solat. Okey. Kita tengok pula sedikit surah yang kedua, suratul Adiyat. Kalau tak dapat pernah pun kita dapat sekali, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Suratul Adiyat ayat 1 hingga ayat 11. Okey. Saya ambil beberapa tempat, kalau tengok dalam surah ni dia banyak qalqalah. Kita nak menyebut qalqalah itu kena ada beza lah. Jangan semua sama. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah syadid kubra ataupun akbar. Jadi bila qalqalah itu duduk di tengah-tengah ayat, bukan waqaf, dia dibaca dengan lantunannya tidak berapa kuat ataupun tidak berapa jelas. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Jangan baca wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Dia kuat sangat. Jadi qadha fal mughirati subha naqa'a fawasatna. Jangan fawasatna bihi, jangan kuat sangat. Fawasatna bihi jam'a. Cuba. Fawasa, ambil sa dulu, jangan terikut dengan ta tu. Fawasatna bihi jam'a. Innal insa. Okey, dua itu adalah satu wajib al-ghunnah, inna, satu lagi insa. Apa hukum dia? Ifa hakiki. Li rabbihi lakanud. Okey, bila dal duduk di waqaf itu barulah kubra. Kalau di tengah-tengah ayat itu dia panggil sughra. Jadi dia agak jelas sedikit lantunan dia. Jadi kita baca li rabbihi lakanud. Jelas sikit. Lepas tu wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kan? Yang tu semua qalqalah kubra. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbaka. Okey, yang tu semua tak ada qalqalah. Dia hanyalah hukum tajwid saja. Yang kita rasa kita boleh baca surah ni dengan mudahlah. Cuma jangan tersilap lah. Wal adiyati qadha, dia jadi terbalik pula. Fal muriyati subha, famughirati dhabha. Sudah pening dah jadi. Jadi kita kena hafal betul-betul, sebab dia nak seakan-akan dhabha, qadha, subha, naqa'a. Yang tu antara yang dekat-dekat. Kalau kita hafal, pastikan betul kita sebut tu, kan? Lepas tu kita tengok hukum tajwid dia. Ya, dhabha tu kita panggil ma'iwat, baca dengan dua harakat ketika waqaf. Kalau kita sambung, dia jadi tanwin itu bertemu dengan huruf apa, baru dia jadi hukum. Contohnya wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Cuma bertahu tanwin bertemu fa, fa kiki lah, semua dengung lah. Tapi kalau dia jumpa macam okey, fawasatna bihi jam'an innal, yang tu tak dengung sebab tanwin bertemu dengan hamzah. Kalau nak tengok beza tuan-tuan, kalau dia tu dia punya tanwin tu selari sama je, sebelah dia tak dengung lah tu. Kalau satu panjang satu pendek dia tak selari tu, dengung lah tu. Cuba tengok dekat perkataan jam'ah tu elok je, baris dua di atas tu selari sama. Tapi tengok yang atas qad, nampak tak sama. Ayat tu kaedah mengenal cara nak
Kalau dalam resam Osmani lah, kalau dalam mukaddam mesti tak pasti. Dalam resam Osmani saja yang ada. Kalau dalam mukaddam mungkin tak ada lah, mukaddam lama. Tapi kalau mukaddam resam Osmani ada lah. Jadi dia panggil mak iwad, dan kalau kita wasal tak jadi mak iwad. Dia tengok apa hukum di sebelah dia. Contohnya macam innal insana li rabbih lakanudu wa innahu ala dhalika lasyahidu. Ada jadi idgham ma'al ghunnah. Kena muncungkan mulut kalau dia itu waw. Yang lain tak ada apa, kecuali ayat 11 last kali tu inna rabbahu, mim bertemu apa, hukum apa? Ifa apa? Hakiki ya? Tak, dia bukan ifa hakiki. Ifa syafawi, itu hukum mim. Hukum mim ada 3, idgham mislain, mim bertemu mim. Satu lagi mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Satu lagi mim bertemu selain daripada mim dan ba, mim bertemu alif, mim bertemu jim, mim bertemu sad, mim bertemu semua tu dia panggil izhar syafawi. Izhar syafawi. 3 je hukum untuk huruf mim. Yang lain nun ke bari 2 tanwin ke, tu semua hukum nun mati dan tanwin. Tanwin dan nun mati. Sebab kita kalau kita belajar hukum nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, jadi dia jadi hukum tu bacaan dia apa. Itu hukum nun dan tanwin. Hukum mim satu cerita, bab lain. Lepas tu satu lagi mat. Mat banyak. Mat banyak, sampai 14 ke bawah sangat 5 mat banyak. Maksudnya kita tahu dalam tajwid kita ada nun dan tanwin. Lepas tu mim, hukum mim ada 3. Lepas tu semua mat. Mat tu pun kita kena faham. Yang mat pun dia ada lebih kepada bacaan panjang, pendek dan sebagainya lah. Okey. Jadi ada apa-apa nak tanya tak? Iqlab macam mana Ustaz? Iqlab selalunya iqlab dia nun bertemu ba. Selalunya dalam resam Osmani dia bagi contoh. Cuba tengok ayat 11 tu, inna rabbahu bihim yawma idzil la khabir. Ada mim kan? Mim tu untuk bismillah tu lah. Jadi asal dia tanwin tu, tapi dibuang jadi satu lagi tanwin tu dia ganti mim. Nak bagi maksud itu adalah iqlab. Tetapi jangan kita tutup mulut pula. La khabirum, tak, dia merenggang sedikit. La khabirum bismillahirrahmanirrahim. Itulah tanwin juga tu. Nanti kata tak Ustaz, tak nampak pun tanwin. Saya nampak bagi depannya tu la khabirun, dia tanwin. Tapi satu tu dibuang, tanwin dia tu dia ganti dengan mim. Jadi tetap bunyi rung. Banyak tuan-tuan kalau tengok iqlab, dia mesti buang satu, dia akan mim yang berekor lah. Kalau mim yang tak ada ekor tu, iaitu dia panggil wakaf mutlak. Ini yang ada ekor panjang macam tu, dia asal dia tanwin. Asal dia tanwin, tetapi dia saja dalam resam Osmani dia bubuh kaedah letak mim tu untuk menandakan dia tu adalah iqlab. Asal dia tak bubuh pun tak apa. Kita faham tanwin bertemu dengan ba, mesti dia jadi iqlab. Tapi saja dia bagi kaedah tu kita faham lah. Oh ni mim. Kalau rabbahum dia tak bubuh mim, ifa syafawi kan, dia tak bubuh mim. Dia tak bubuh, kenapa? Bubuh je lah mim Ustaz. Nak bubuh mim buat apa? Pasal dia nak ganti dengan apa? Kalau tanwin ada 2 huruf, tanwin kan ada 2 waw kan. Satu dibuang dengan bubuh mim. Kalau mim mati takkan nak bubuh mim pula. Tak boleh ganti. Cuma kita kena tahu kaedah mim bertemu ba pun ikhfa syafawi, tanwin bertemu ba iqlab. Itu je beza dia. Satu lagi mim bertemu ba, satu lagi tanwin ataupun nun bertemu dengan ba. Dia mesti 2. Sama ada tanwin ataupun macam min ba'di. Min ba' nun sakinah bertemu dengan ba
iqlab. Dia akan selalunya min tu pun dia bubuh juga. Walaupun dia tanda mati tapi dia bubuh juga. Dia min mati pun dia bubuh, dia tak pasti dia bubuh. Tak ingat kalau dia bubuh ada bubuh mim ke tak? Ada tak? Jumpa. Ataupun hanya tanwin saja diganti. Digantikan dengan mim. Saya rasa tak ada. Nanti tuan cek balik. Nun bertemu dengan ba, ada tak bubuh mim? Ada tak ayat mana? Nak tengok. Mim ba'di ma jaa. Kalau tengok surah Wal Asr tak? Tak ada. Tak jumpa pula. Bila cari tak jumpa. Ya? Ada tak? Kita jumpa nun bertemu dengan ba. Ada. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'. Nun tu dia tak ada lagi. Bila nun tu beza nun yang kena dengung dengan nun tak kena dengung. Nun yang ada tanda mati, dia jelaskan dia punya mati, dia tak ada dengung, dia tak akan bunyi dengung sebelah dia. Tapi bila nun tu kosong, dia panggil nun sakinah juga, tapi dah tak tunjuk benda mati tu. Lambang mati tu tak ada dah. Jadi dia gantikan, kalau iqlab dia gantikan dengan mim. Kalau yang lain dia tak bubuh dah, nun tu ada tanda mati. Dulu kalau resam yang lama, resam Majid Al-Majid tu ada. Resam Osmani, nun yang ada tanda mati tu untuk izhar halqi. Min khauf, cuba tengok izaja. Dia ada nun. Lepas tu dia ada. Yang ni macam min ba'di ma ja, tak ada. Dia tak ada nun. Ataupun yang dengung pun dia tak ada nun. Tetapi kalau nun yang selepas tu bacaannya tidak didengungkan, dia akan letak nun yang ada tanda mati. Itu kaedah. Tuan-tuan kalau pernah belajar kaedah, ada seorang yang mengajar tu kaedah Harari. Saya tak pasti macam mana kaedah tu. Ada orang untuk mengajar tu. Kaedah Harari tu dia bersandar kepada bentuk baris. Dia akan faham tajwid dekat situ. Okey. Ada apa lagi tuan-tuan? Nak tambah? Nak tanya? Inna rabbahum Inna rabbahu, dia kita renggang tetapi dia tidak terlalu tenganga. Contoh kita ambil tisu macam ni kan. Tisu. Inna rabbahu, lepas. Apa satu je lah. Inna rabbahu wihim, mim bertemu dengan dia melepasi, sama tak? Mim lepas. Kalau kita tutup mim tak lepas. Jadi renggang dia tu melepasi sehelai tisu ke kertas ke apa yang nipis, cukup besar tu je kita renggangkan dia. Bukannya mil macam wa man, tu besar sangat. Wa man qalu, wa man besar ni mil lahu, lahu bil, dia melepasi selai kertas ataupun tisu. Lepas cukup besar tu je. Jangan bagi rapat habis. Rapat habis ni bila mim bertemu dengan bim. Lahum maghfirah idgham mislain. Yang tu tutup mulut mim, ataupun summa wajib al-ghunnah untuk mim tu tutup mulut rapat. Yang lain ikhfa dengan iqlab, renggangkan sedikit melepasi sehelai kertas ataupun tisu. Itu saja. Dia punya besar mana kita nak buka mulut kita tu mesti mil, je mil ba'di ma ja, mil bukan min, besar sangat tu. Besar sangat. Jangan besar sangat. Sikit saja. Okey? Lagi ada? Ya, bila dengung dia mesti masuk ke hidung. Kalau kita dengung tak hidung, cuba kita tidur. Tak boleh bunyi. Tak boleh. Dia mesti pergi hidung. Bila dengung mesti pergi ke hidung. Wa mai, tidak, tak boleh dengung.
Tak boleh dengung. Kalau tidak, tak boleh dengung. Dia mesti bila dengung, wa man tak boleh. Kalau kita tutup hidung, tapi kalau perkataan yang lain tak jadi. Ya ayyuhal kafirun. Tak payah pergi ke hidung. Tapi dengung kena pergi ke hidung. Tidak ada, tak boleh bunyi. Wa man tak boleh. Wa man memang pergi ke hidung. Setiap dengung dia akan pergi ke hidung. Tetapi huruf tak pergi ke hidung. Contohnya kita sebut contohnya qul ya la a'budu illa salah tu sebut ain. Kita pergi ke hidung. La a'budu mim memang pergi ke hidung. Ma dia ma summa sebab dia summa. Tapi ain tak pergi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada. Kalau dia pergi ke hidung, maksudnya tuan-tuan telah bawa ain tu pergi ke hidung. Iyyaka sebab dia keluar di tekak. Tak ada lepas. Kalau dia dengung pergi tu sangkut tu kita bawa pergi ke depan. Maksudnya ain tu salah kita sebut sebab bukan semua huruf pergi ke hidung. Khasyum ada huruf yang pergi ke hidung. Macam nun mesti pergi ke hidung. Sakada mesti pergi hidung. Dia pergi hidung. Bukan semua huruf pergi hidung. Ada beberapa huruf saja yang pergi ke khasyum, dia panggil hidung. Dia pergi ke dekat bahagian hidung sini. Tapi tidak semua. Bukan semua huruf pergi ke hidung. Dengung pergi ke hidung. Okey, ada lagi? Ada nak tanya apa-apa? Okey. wa yaqbin. Maksudnya jangan dot itu kita qalqalah. Wa yaqbid salah. Wa yaqbid satu je. Dia mati dekat nun an. Wa yaqbid. Wa yaqbid susah nak sebut tu. Wa yaqbid. Wa yaqbid dia macam fil ard. Senang. Wa yaqbid. Itu je bunyi dia. Tak habis. Sifat nun an. Jadi kalau wa yaqbid salah. Wa yaqbid. Wa yaqbid. Jangan wa yaqbid. Bid tu tak nak. Wa yaqbid. Habis macam tu. Boleh sebut wa yaqbid. Dia ada wa yaqbid. Sikit gitu. Bila kita wakaf wa yaqbid. Tentu kalau dengar kat mic saya dengar wa yaqbid. Bid. Ada mati kat situ. Wakaf dia. Kadang-kadang antara dengar dengan tak dengar lah. Baik, ada lagi? Maksudnya kita tutup majlis kita dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya